Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini kami akan membentangkan mengenai prinsip-prinsip penulisan di dalam rencana yang telah kami tulis, iaitu dengan tajuk langkah-langkah pembentukan pelajar menjadi modal insan yang cemerlang dan juga impak terhadap komuniti. Sebelum itu, saya izinkan saya perkenalkan diri terdahulu. Saya selaku pembentang yang pertama iaitu Nur Farhana binti Rizwan dan juga pembentang yang kedua Izul Azani bin Marzuki. Baiklah, seperti yang kita tahu, prinsip penulisan ada 7. Namun pada hari ini kami akan menerangkan mengenai 4 prinsip penulisan yang ada di dalam rencana kami, iaitu prinsip pemerengganan, prinsip kepautan, prinsip kejelasan dan juga prinsip kerapian. Prinsip yang pertama iaitu prinsip pemerengganan. Pemerengganan ini mempunyai tujuan yang tersendiri yang mana ia ditulis di dalam ayat topik. Yang mana seterusnya ayat topik ini merupakan ayat tema yang ditulis untuk perenggan itu. Menurut Fowler 1970, perenggan merupakan sekelompok karangan yang pendek yang mengandungi struktur ayat-ayat yang bervariasi. Baiklah, perenggan pula ada 5 jenis, iaitu perenggan pengenalan, perenggan penutup, perenggan isi, perenggan transisi dan juga perenggan dialog. Baiklah, ini merupakan contoh pemerengganan yang terdapat di dalam rencana kami, yang mana ia menunjukkan perenggan pengenalan yang dikategorikan di dalam pengenalan fungsional, iaitu pendahuluan secara tidak langsung. Kemudian prinsip kepautan. Prinsip kepautan ini yang mana ia menunjukkan kepautan antara ayat di dalam ayat perenggan tersebut yang menunjukkan kelancaran penulisan tersebut. Dan di dalam penulisan kami, penggunaan kata hubung dan juga penanda wacana digunakan untuk melancarkan ayat di dalam penulisan. Contoh-contoh kata hubung dan juga penanda wacana yang ada di dalam penulisan kami iaitu kata hubung pancangan, kata hubung gabungan, penanda wacana, kata ganda dan juga pengulangan perkataan. Berikut merupakan contoh kepautan yang terdapat di dalam penulisan kami seperti yang dapat dilihat, iaitu perkataan dan, seperti, untuk, serta adalah kata hubung. Kemudian dapat kita lihat perkataan nilai-nilai, bersama-sama, langkah-langkah merupakan kata ganda. Secara tidak langsung oleh hal yang demikian merupakan penanda wacana. Baiklah, bagi meneruskan pembentangan ini, saya akan serahkan kepada pembentang yang kedua untuk menerangkan lebih lanjut mengenai prinsip penulisan kami. Baiklah, terima kasih pada pembentang yang pertama, saudari Nur Farhana. Jadi kini saya selaku pembentang yang kedua akan menjelaskan bahagian prinsip penulisan yang ketiga, iaitu prinsip penulisan penjelasan. Penjelasan umumnya mempunyai 3 kriteria, iaitu makna yang terang, ayat yang tepat dan juga istilah yang konkret. Baiklah, penjelasan ataupun lebih dikenali sebagai kejelasan dalam sebuah perenggan merujuk kepada sebuah perenggan yang mempunyai makna yang jelas dan bukannya makna yang berlirik ataupun makna yang tabur. Sebagai contoh, sebuah perenggan itu hendaklah memberikan istilah-istilah yang konkret yang juga menggunakan makna yang terang agar pembaca dapat memahami tujuan ataupun idea penulis tersebut. Okay, baiklah, seterusnya. Jadi ini adalah contoh penjelasan seperti yang boleh lihat. Penulis telah
menyatakan isi yang pertama, iaitu menunjukkan suri teladan yang baik kepada anak-anak mereka. Jadi baik ini adalah ayat topik bagi perenggan ini, dan penulis menjelaskan lagi dengan memberikan huraian kerana apa ibu bapa perlu menunjukkan suri teladan yang baik, kerana proses pembesaran kanak-kanak dipercayai melalui kawasan persekitaran mereka sendiri. Baiklah, ibu bapa merupakan persekitaran yang terdekat melalui anak-anak. Jadi, anak-anak lebih mengikuti ibu bapa mereka, personaliti ibu bapa mereka, supaya mereka menilai dan menjadikan personaliti mereka jadikan sebagai personaliti anak-anak tersebut. Jikalau ibu bapa itu menunjukkan personaliti yang baik, maka baiklah perangai anak-anak mereka. Jadi diteruskan juga dengan memberikan satu bukti, iaitu melalui Hello Doktor, persekitaran memainkan peranan penting dalam perkembangan si kecil, dan ia mewakili jumlah keseluruhan rasanya fizikal dan psikologi yang diterima oleh anak-anak. Jadi ini kita boleh lihat bahawa contoh yang konkret melibatkan persekitaran memainkan peranan penting bagi perkembangan si kecil. Dan contoh konkret yang lain juga adalah ibu bapa hendaklah menunjukkan adab pembelajaran yang sebetulnya kepada anak-anak mereka. Misalnya, ibu bapa hendaklah menunjukkan jikalau pendidik sedang mengajar, maka tunjukkan cara sebenar untuk ajukan soalan dan juga secara senyap di dalam kelas. Jadi ini adalah istilah konkret ataupun contoh yang konkret dengan mempunyai contoh sebalik huraian yang telah diberikan. Jadi pembaca mudah untuk faham kerana penulis memberikan contoh semasa agar mereka faham melalui tulisan yang ditulis oleh penulis. Baiklah, seterusnya. Prinsip yang keempat ataupun prinsip yang terakhir, penulis telah bercadang untuk menggunakan prinsip penulisan kerapian. Apa itu prinsip penulisan kerapian? Baiklah, kerapian merujuk kepada makna atau maknanya adalah mudah bagi pembaca memahami idea penulis. Setengah penulis apabila hendak membentangkan idea mereka menggunakan istilah-istilah ataupun ayat-ayat yang kurang nyata, dan ia amat mengekarkan seseorang pembaca untuk memahami penulisan tersebut. Akan tetapi penulisan ini tampak jelas bahawa penulis memberikan idea penulis dengan menyatakan ayat yang senang untuk dipahami. Sebelum itu kerapian dikategorikan sebanyak 5 perkara, iaitu urutan masa, urutan ruang, urutan induktif, urutan deduktif, dan yang terakhir adalah daripada soalan ke jawapan. Baiklah, seterusnya. Untuk contoh kerapian di dalam penulisan ini, kami dapati bahawa penulis menggunakan urutan deduktif. Urutan deduktif merujuk kepada suatu perenggan yang menggunakan ayat topik dahulu dan diikuti dengan ayat isi huraian dan diikuti dengan contoh yang diberikan oleh penulis. Okay, baiklah. Mari kita baca contoh yang telah saya pamerkan ini. Penulis hendak menyatakan satu isi, iaitu mewujudkan satu komuniti yang cemerlang. Jadi untuk huraiannya, penulis menghuraikan dengan individu yang menerapkan adab pembelajaran ini dapat membentuk diri mereka ke arah modal insan yang cemerlang. Hal ini akan memberi pengaruh kepada rakan-rakan sebaya mereka untuk mengikuti personaliti yang mempunyai adab yang tinggi. Baiklah, untuk tulisan ataupun ayat yang telah diwarnakan warna biru gelap menunjukkan bahawa satu huraian daripada isi penulis tersebut. Macam mana boleh mewujudkan satu komuniti yang cemerlang? Penulis menyatakan kerana manusia seorang insan yang mudah terpengaruh, maka jikalau seorang insan itu telah membentuk diri mereka sebagai seorang modal insan yang cemerlang, maka ia juga boleh memberikan pengaruh yang besar kepada individu yang lainnya. Sebagai contoh, telah dinyatakan dalam warna hijau gelap, iaitu sebagai contoh menunjukkan adab yang sebenar ketika belajar kepada kawan-kawan mereka agar mereka terikut akan perangai seorang modal insan yang cemerlang ini. Jadi di sini susunan perenggan ini amat alami kerana penulis menyatakan ayat topik pada asalnya, iaitu isi,
dan diikuti dengan huraian bagi isi tersebut serta contoh untuk isi tersebut. Jadi kat sini kita boleh lihat betapa rapinya penulisan ini yang telah ditulis oleh penulis. Jadi seterusnya, oleh itu saya kira itu sahaja daripada pembintangan kami. Saya harap sebarang soalan boleh diajukan dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.